Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya harap kita terus ceria untuk mengikuti kembara dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan syariat ataupun jalan Islam. Islam adalah agama yang daripada perkataan salama ataupun sejahtera. Kerana Islam itu sifatnya selamat dan menyelamatkan, seperti mana air mutlak yang suci lagi menyucikan. Menjadi seorang Islam menyebabkan kita selamat dan boleh menyelamatkan orang lain. Tetapi mengapa kita terfikir orang Islam sekarang sudah tidak selamat dan lebih-lebih lagi tidak dapat menyelamatkan orang lain? Ya, kalau kita tengok apabila orang bukan Islam terlibat dengan kemungkaran, judi, arak, rasuah dan sebagainya, umat Islam pun terlibat sama. Mengapa? Kerana saya dah katakan kita tidak melalui jalan Islam. Ini jalan syariat. Ya. Kita berjalan di dunia ini seperti mana di atas rel kereta api yang telah ditentukan. Rel kereta api ditentukan. Sekiranya kita tergelincir saja daripada rel kereta api itu, gerabak semua akan jatuh berantakan. Jadi begitulah juga kita di jalan di dunia ini. Maka jalan syariat ini kita kena ikut satu-satu supaya kita akan dapat selamat dan menyelamatkan. Ingat ya, Islam is a living religion but with dead followers. Islam adalah agama yang hidup. Apa agama Islam ni agama yang hidup? Sebab Islam is a way of life. Saya katakan sebelumnya, menguap pun ada hukum dalam Islam, apalagi dalam berpakaian, dalam makanan, dalam mengatur ekonomi, dalam pendidikan dan sebagainya. Sekecil-kecil perkara pun ada hukum syariatnya, ya, apatah lagi dalam yang sederhana, dalam bentuk yang mikro dan makro, yang lebih besar. Subhanallah. Ya, saya rasa agama Islam adalah agama yang sangat detail. Ya, yang semua diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh belajar daripada Syama'il Muhammadiyah, bagaimana baginda minum, bagaimana baginda berpakaian, bagaimana baginda bergaul dengan isteri, bagaimana baginda berdepan dengan duta-duta luar negara, bagaimana baginda berdepan dengan anak yatim, bagaimana berdepan dengan orang miskin. Subhanallah, Islam ini indah sebab dia syumul, sebab dia sempurna. Ya. Tetapi oleh kerana kita tidak memahami syariat tadi, kita menjadi seperti mana orang buta yang mengenal gajah. Sekumpulan orang buta, ya, apabila gajah daripada sarkas itu ada dekat tepi kampung mereka, maka mereka ni nak tahu sangat rupa gajah macam mana. Dan mereka buta, 7 orang ataupun 5 orang lah. Mereka pun datang pergi tepi gajah. Seorang buta pegang badan gajah. Oh, gajah ni tak hebat manalah, macam dinding dia. Datang seorang buta yang lain pegang kaki. Gajah bukan macam dinding lah, macam tiang lah. Okay. Satu lagi pegang telinga. Gajah ni macam kipas je. Ada orang buta yang lain pegang tali. Pegang ekor. Ini gajah ni macam tali saja dan sebagainya. Subhanallah. Ya, begitulah nasib Islam akhir zaman ini. Kita mengenal Islam seperti mana orang buta mengenal gajah. Ada orang yang mengenal ekonominya saja, dia rasa itulah Islam. Ada yang mengenal sistem pendidikannya, situ je Islam. Ada yang melihat Islam ni di sudut produk saja. Produk jualan ini, produk ini. Solat tidak, dia tak tengok solat, dia ekonomi je dia tengok. Jadi cerita umpama orang buta mengenal gajah. Bila orang buta mengenal gajah, apalah hebatnya gajah yang dikenali sebagai tali? Apalah hebatnya gajah kalau diumpamakan dinding dan tiang semata-mata? Gajah hebat kerana kesempurnaannya. Begitu juga Islam. Perlu dikenali ataupun perlu dilihat syariat itu dalam bentuk yang syumul. Barulah Islam itu boleh selamat, kita umat Islam selamat, dan akhirnya kita boleh menyelamatkan. Dunia sebenarnya rugi kalau umat Islam remah. Dunia sebenarnya rugi kalau umat Islam lemah, kerana umat Islam adalah penyelamat. Tetapi sekarang sedihnya, bukan saja kita tidak boleh menyelamatkan, tetapi kita juga tidak selamat. Punjanya kenapa? Kita tidak melalui jalan Islam. Jalan Islam, stesen yang pertama, marhalah yang pertama,
Ya, yang kata milestone yang pertama ialah memahami syariat, itu yang penting. Yang kedua, ini station yang kedua. Station yang kedua ialah melaksanakan syariat. Kita kena melaksanakan. Apabila kita dah tahu job spec kita, hendaklah kita melaksanakan terus. Ya, yang wajib tu kita laksanakan juga terus. Yang haram tu kita tinggalkan terus. Subhanallah. Dan apabila kita melaksanakannya, mestilah melaksanakannya secara bersepadu. Ingat ya, syariat, peraturan daripada Allah ni, ya, dia terbagi kepada 3. Peraturan daripada Allah, undang-undang daripada Allah ni terbagi kepada 3. Ya. Pertama, yang mengatur keyakinan kita namanya akidah. Yang mengatur lahiriah kita ni nama yang dikatakan fiqh ataupun syariat lahiriah. Yang mengatur batin kita itu yang dikatakan, ya, soal-soal akhlak ataupun tasawuf. Dia ada 3, ya. Dia 3, ya. Syariat ataupun peraturan daripada Allah yang luas ni, ada yang mengatur keyakinan namanya akidah, yang mengatur lahiriah namanya fiqh ataupun ibadah, yang mengatur batin kita, sifat mahmudah dan mauzumah, ini akhlak kita. Baik, apabila kita laksanakan, hendaklah kita laksanakan secara syumul, secara ketiga-tiganya tanpa terpisah antara satu sama lain. Saya buat contoh supaya nampak, ya. Saya buat contoh. Katalah kita wuduk. Wuduk ni apa? Mengambil air semayang, ya. Mengambil air semayang ini, kalau kita tengok di sudut fiqahnya, dia di sudut hukum asalnya, wuduk ini masuk dalam syariat lahiriah, betul tak? Syukur, syariat batin. Mengenal Allah, akidah. Wuduk dalam sudut syariat lahiriah. Tu kita ambil wuduk. Wuduk ni ada rukun dia, betul? Rukun wuduk apa dia? Orang kaji, ya, sikit. Dulu kita belajar, senang ni ustazah kita kata, wuduk ni 2 kering 4 basah. Yang kering apa? Niat, kering. Yang kering lagi apa? Tertib, niat. Yang 4 basah apa? Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Betul lah? Yang itu yang wajib lah. Ya, baik. Saya nak tanya, ya. Saya ketika kita buat rakaman ini, ya, pakai songkok lagi. Atap lagi ada, betul. Tapi sebentar lagi bila nak solat Zuhur, kata nak solat Asar dan sebagainya, bila saya nak ambil wuduk, saya basuh kepala, betul. Kalau ikut-ikutnya tak logik, tak rasional apa pun. Kepala saya bersih je, tak ada apa. Tadi pakai songkok, atas juga ada atap. Kenapa saya basuh kepala saya apabila nak menyembah Allah? Subhanallah. Kenapa saya kena basuh tangan saya walaupun tangan kita mungkin bersih? Kenapa saya patut basuh muka kita apabila nak berdepan dengan Allah dalam solat? Rupa-rupanya, dengar, ya, rupa-rupanya yang kita basuh, memang anggota wuduk tu kalau kita basuh muka kita, ya, habis daripada anak telinga ni sampai bawah dagu, sampai atas dahi dan sebagainya, itu hukum fiqh. Tetapi yang kita basuh bukan saja anggota lahiriah kita sebenarnya, tapi dalaman penglihatan kita. Bila kita basuh kepala, kita basuh pemikiran kita. Ya, kita kena rasakan begitu. Pemikiran kita yang memikirkan soal dosa, ada lintasan-lintasan maksiat yang kita nak buat tadi tapi tak buat, tapi terbayang-bayang, terimajinasi dalam fikiran. Tetapi bila kita nak solat, kita basuh muka, balik basuh pemikiran kita, tangan kita tadi yang mungkin menulis perkara-perkara yang tak baik, mungkin menunjuk perkara yang tak baik, maka kita bersihkan semula. Artinya wuduk itu bukan soal fiqh, tetapi juga soal tasawuf, soal akhlak. Dan bila kita ambil wuduk, kita apa kata kita? Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu adalah akidah. Jadi waktu kita melaksanakan, kita kena melaksanakan ketiga-tiga sekali. Yang pertama dengan akidah yang benar, yang kedua dengan hukum fiqh yang betul tepat, yang ketiga dengan penghayatan tasawuf dalaman sekali. Begitu juga kalau kita sekarang, kadang-kadang kita lihat sekarang sistem kewangan Islam dah banyak. Sistem takaful, sistem pembiayaan secara Islam, ya, kita tengok dengan sistem wakalahnya, hibahnya, pinjamannya cara Islam dan sebagainya. Baik, itu di segi fiqahnya memang tidak ada riba dan tidak, tetapi rohnya apa? Rohnya ialah
bukan saja tidak ada riba, tetapi rohnya adalah untuk membantu orang lain. Kerana apa? Kerana membantu orang lain ini perintah daripada Allah, akidahnya. Jadi bila kita buat sistem kewangan Islam, sistem pendidikan Islam, hendaklah ketiga-tiga, hati, lahiriah dan juga dalaman kita, hendaklah serentak. Ini yang dikatakan pelaksanaan yang betul. Melaksanakan, ya, ataupun kita melaksanakan syariat tadi. Jangan hanya memahami, tetapi sekarang kita melaksanakan. Jangan hanya melaksanakan di satu sudut, tetapi kena dengan penghayatan, dengan rohnya dan sebagainya. Ini penting. Subhanallah. Jadi yang peringkat yang kedua ialah kita melaksanakan. Jangan think never do, jangan do never think. Ya, dua-dua. Do and think. Maksudnya dah belajar memahami syariat, terus kita melaksanakan. Baik, yang ketiga, bila kita melalui, ya, kita dah laksanakan syariat ni, setiap syariat yang telah Allah tunjukkan ini, dia ada halawah dia, ada kemanisan dia. Jadi mula-mula kita laksanakan, kita belajar dengan ilmu tadi, memahami syariat, kemudian kita melaksanakannya, ada mujahadah, susah, nak solatnya, nak ulat tertinggal. Tetapi lama kelamaan apabila kita melaksanakan, dia ada kemanisan. Ya, syariat ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama, bila kita melakukannya, dia ada awkward sikit. Kita janggal rasa. Mula-mula tak solat, lepas tu solat, dia ada macam tak selesa. Kemudian kita terus solat, dia naik tahap kedua, iaitu kita biasa dengan solat. Biasa dah solat, dah tak ada susah sangat dah. Ya. Dulu mula-mula kata wanita yang nak pakai tudung, mula-mula nak tutup aurat dia, mula-mula tak tahu tentang hukum aurat. Bila dah faham tahap yang pertama tadi, faham syariat, tutup aurat. Nak letak tudung atas kepala macam letak stem roll atas kepala. Rasa berat sangat nak tutup aurat. Orang kata orang ini macam tak betah, tak kena semua. Tapi lama-lama kita melaksanakan, pakai tudung, pakai tutup aurat ni dah biasa. Mula-mula lepas tu dah biasa. Kita laksanakan lagi sampai ke tahap ini yang dikatakan marhalah ketiga. Stesen yang ketiga ialah kita merasai kemanisan. Rasa manis. Ya, biar waktu itu bila kita pakai tudung, walaupun tengah-tengah panas, tapi kita tutup aurat, rasa manis. Orang nampak macam tersiksa, kita rasa lega. Kita rasa panas api neraka lebih hebat daripada panas api dunia. Betul? Ya. Subhanallah, ketika saya lihat, ya, pegawai-pegawai tinggi bank konvensional, mereka hijrah daripada bank konvensional kepada bank bersistem Islam, sistem syariah, patuh syariah. Mereka tinggal kerja yang berpuluh-puluh ribu, kadang-kadang pergi dapat gaji yang lebih kecil di bank yang syariah. Orang kata bodoh lah tinggal gaji yang besar kepada gaji yang kecil. Tetapi mereka yang hijrah ni rasa lega, rasa manis. Subhanallah, hebat. Ya, ini yang kita hendak benar-benar. Ini tahap bukan saja orang soleh, tetapi sampai tahap orang yang muqarrabin, yang merasakan halawatul ibadah. Halawatul ibadah. Subhanallah. Setiap amalan kita, solat ke, puasa ke, apa saja syariat yang kita laksanakan, dia ada kemanisan. Tetapi bukan peringkat awal, dia dah ada kemanisan. Jalan dulu. Jalan ilmu dulu, memahami, kemudian kita amal, ada mujahadah, kemudian kita terus sampai ke peringkat 3, ada kemanisan dia. Ini yang kita lihat bagaimana orang bertanya kepada Sayyidina Khalid Al-Walid, Saifullah, pedang Allah. Dia kata, apa yang paling manis dalam hidup? Apa yang paling manis dalam hidup? Khalid Al-Walid kata apa? Ketika waktu malam, peperangan berlaku antara tentera Islam, tentera musuh, aku terdengar ringikkan kuda, dan ketika itu pedang bertemu pedang dan mengeluarkan percikan api. Wah, waktu itu seronok betul, manis rasa. Agaknya kita macam mana? Terdengar dalam peperangan, kita dengar bunyi bom, itu yang kita kecut perut. Tapi Sayyidina Khalid tidak. Dia kata waktu berperang, waktu malam, dia kata bila berlaku peperangan, terdengar ringikkan kuda, dan juga bunyi kuda dalam keadaan yang berlari begitu kencang. Kemudian pedang bertemu pedang, melahirkan percikan api.
Waktu itu aku rasa manis sangat. Ya. Ketika ditanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, apa yang paling manis di dunia ni? Kata Abu Zar, aku rasa manis dalam 3 perkara ni. 3 perkara ni. Pertama, aku rasa manis dalam hidup ni, rasa seronok betul dalam hidup ni. Pertama, ketika aku lapar. Ketika aku berpuasa lah. Yang kedua, ketika aku sakit. Yang ketiga, ketika aku diambang sakaratul maut. Orang heran lah, kenapa Abu Zar saat itu yang paling manis pula? Ni yang merasakan hakikat, yang merasa kemanisan ni. Yang tahap ketiga ni, orang yang dah sampai level 3, kan macam game dah ada level 1, level 2, level 3 ya. Orang yang level 1 bila sebut tentang level 4, level 3 dia tak tahulah. Ini kita sebut saja sebab ada dalam sejarahnya. Kata Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, aku paling suka pada 3 saat ini. Yang pertama, ketika aku lapar, kerana ketika aku lapar hatiku lembut. Dan aku suka ketika aku sakit, kerana ketika aku sakit aku dapat pengampunan atas dosaku, kafarah pada dosa-dosaku. Dan kenapa aku gembira, ya, ketika aku diambang sakaratul maut, kerana waktuku untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah sudah semakin hampir. Ini beza ya. Yang ini hanya, kalau dalam istilah tinggi, zaukun wahalun, iaitu hanya dapat dirasai dengan rasa dan juga hal, keadaan. Kalau tak rasa tak boleh. Kita cerita kepada orang yang tak pernah rasa makan sate kajang, dia tak pernah makan sate kajang, kita kata sate kajang ni sedap ni, dia tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Siapa yang pernah rasa dia tahu. Kita rasa manis, kita cerita manis gula kepada orang yang tak pernah rasa gula, dia tak tahu. Tapi inilah marhalah yang ketiga, ataupun stesen yang ketiga, iaitu merasai hakikat, iaitu kemanisan syariat. Kita nak sampai ke situ. Ya. Kalau kita biasa-biasa, yang kita biasa ni apa? Yang biasa ni lain, bukan syariat yang kita rasa. Bagi tanya pemancing, macam mana rasa yang paling best? Orang teruk, dia kata duduk 3-4 jam dapat siku 2 ekor. Kalau pergi dekat pasar akan dapat. Orang tak tahu rasa kemanisan memancing tu. Saya pernah tanya, dia kata macam mana ketika ikan tu tarik, aduh, waktu tu seronok betul, rasa tak ada pegang. Tanya golfer, ya, macam mana yang paling suka bila dalam green tu pukul bola tu terus masuk dalam lubang. Ya Rabbi, waktu itu rasa kita kemanisan lain kita dapat, ya. Jadi dalam kerja kita pun, saya ada tanya profesional, dia ada satu istilah, dia kata job satisfaction, kepuasan dalam kerja kita. Bukan hanya wang saja. Kadang-kadang orang boleh meninggalkan satu position, ya, yang ada ganjaran yang tinggi tetapi tidak ada job satisfaction. Dia boleh kerja yang pendapatan tak tinggi tetapi dia ada dapat kepuasan bekerja, job satisfaction. Jadi kalau dalam kerja-kerja biasa pun ada job satisfaction, apatah lagi dalam ibadah. Solat ada kemanisan, puasa ada kemanisan, membantu orang ada kemanisan, dalam zikrullah ada kemanisan. Sebab tu dikatakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, sekiranya raja-raja dan sultan-sultan di dunia tahu kemanisan kami waktu kami bangun tahajud, mereka akan mengorbankan seluruh kerajaan mereka untuk membeli kemanisan itu. Ini kemanisan yang dirasai. Kita boleh cakap je lah, tapi kita tak rasa. Tapi kita cuba sungguh-sungguh menjiwainya dengan membaca sejarah. Mereka kata apa? Sekiranya sultan-sultan, raja-raja di dunia tahu tentang kemanisan qiyam ataupun tahajud di malam hari, mereka akan mengorbankan seluruh tahta dan harta mereka untuk membeli kemanisan itu. Kita melihat mereka menderita, tetapi mereka rasa bahagia sangat-sangat. Ya, subhanallah, ya. Jadi ini yang dikatakan sudah merasai hakikat apabila kita melaksanakan syariat. Ingat ya, apabila kita melaksanakan syariat, pertama, mula-mula kita rasa tak selesa. Yang kedua, kita akan rasa biasa. Yang ketiga, kita akan rasa kemanisan dalam bersyariat. Sebab itu insya-Allah, ya, sekiranya kita melalui jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau jalan di dunia ini pun apabila kita berjalan, ya, kita seronok, ada pemandangan-pemandangan di tepi jalan dan sebagainya,
kita akan rasa terhibur. Ya, di jalan Allah ni juga ada hiburan-hiburan yang Allah sediakan, bukan saja di hari akhirat tetapi di dunia pun sudah ada kemanisan. Ya, apabila Allah dulukan pembalasan di dunia dalam kemanisan yang dicampak ke dalam hati kita sebelum kemanisan yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.